Tapi alhamdulillah ramai juga hari ini yang menderma dan insyaAllah semua sumbangan anda semua akan kita memberi kepada orang yang memerlukan. Terima kasih kepada semua yang menderma. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu, apa di dalam sampul surat yang ibu bawa? Ibu hendak ke mana? Wang derma. Ibu hendak ke Jamiah untuk menderma. Jamiah kini ada khidmat menderma dalam talian. Lebih mudah dan selamat. Mari saya uruskan. Lama kita tak jumpa. Kau nak ke mana? Aku nak ke Jamiah untuk menderma. Wah, kau nampak semakin sihat. Syukur, doktor pun cakap begitu. Berkat suka menderma tu, aku pun nak ke Jamiah ni untuk menderma. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Ibu, apa di dalam sampul surat yang ibu bawa? Ibu hendak ke mana? Wang derma. Ibu hendak ke Jamiah untuk menderma. Jamiah kini ada khidmat menderma dalam talian. Lebih mudah dan selamat. Mari saya uruskan. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Tahun ni, sudah lebih 30 tahun Haji Hussein menderma dengan Jamiah. Ini derma saya untuk tahun ini. Derma Tuan Haji Hussein tahun ni 2 kali ganda dari tahun lalu. Syukur, rezeki saya semakin bertambah. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam program Hubbul Quran, anjuran Persatuan Jamiah Islam Singapura. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bertemu lagi dan membincangkan satu lagi topik tentang pentingnya memahami dan mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quranul Karim. Para hadirin Allah sekalian, Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW ada dua jenis. Yang pertama kita namakan mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat hissi itu kita dapat melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membelah bulan dan sebagainya. Dan ada pun mukjizat maknawi, tak dapat kita lihat dengan mata yang kasar kecuali bila kita bertadabbur dan memahami serta mempelajari dengan begitu dalam, barulah kita dapat melihat tentang mukjizat tersebut. Dan mukjizat yang dimaksud ini ialah Al-Quranul Karim. Jadi kita lihat para hadirin sekalian, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Ya, kerana bahasa Arab itulah yang Allah pilih dan nabi yang terakhir ialah nabi di kalangan bangsa Arab untuk semua umat manusia hinggalah pada hari Yaumul Qiyamah. Dan Quran ini suatu mukjizat yang tak dapat kita nafikan. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sekiranya kamu masih lagi ragu-ragu tentang apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, maka silakanlah datangkan satu surah seperti Al-Quran. Jika kamu tidak mampu, maka panggillah sekalian tokoh-tokoh kamu untuk datangkan satu surah seperti Al-Quran Al-Karim. Kita lihat tuan-tuan dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir hidup Nabi SAW, ada satu golongan, satu individu yang bernama Musailamah yang diberi gelaran Al-Kadzab, Musailamah yang pembohong. Bila beliau mendakwa diri sebagai Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, beliau mengajak Nabi SAW untuk mengikut beliau. Dan beliau dicabar untuk menurunkan ataupun mendatangkan satu ayat atau satu surah Al-Quran, beliau gagal. Antara ayat yang boleh saya terangkan di sini ialah beliau telah cuba mereka surah Al-Fil. Ya, Al-Fil lebih kurang bunyi Al-Filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtum tawil. Gajah, apakah itu gajah? Adakah kamu tahu apa itu gajah? Gajah itu yang mempunyai belalai yang panjang. Perkara ini telah disedakan ataupun diketawakan oleh ramai cendekiawan Islam yang memahami bahasa Arab kerana ianya sangat jauh daripada sudut seni kata ataupun nahwu ataupun saraf ataupun balaghah. Dari segi bahasa Arab sangat sekali tidak bertepatan. Dan kita lihat para hadirin sekalian, dalam memahami bahasa Arab kita wajib mempelajari bahasa Arab kerana untuk kita dengan bahasa Arab ni kita akan faham Al-Quran dengan lebih mendalam. Kenapa tuan-tuan? Sebab ulama-ulama melarang kita sebenarnya. Rata-rata ulama mengharamkan kita menterjemahkan Al-Quran sepatah-sepatah. Kenapa? Kerana mustahil kita tidak akan sampai pada maksud Al-Quran itu sendiri jika kita cuba terjemahkan sepatah atau huruf ataupun satu kalimah kepada satu kalimah. Yang diharuskan ialah kita mentafsirkan dan kita tidak akan nampak mukjizat Al-Quran melainkan betul-betul kita belajar dan mempunyai mutu bahasa yang sangat tinggi. InsyaAllah baru kita dapat memahami ayat suci Al-Quranul Karim. Ya, kita lihat para hadirin dan dimati Allah sekalian. Ya, dalam kita menyebut kalimah bahasa Arab, ya, kalau kita tersalah sebut, ia boleh mendatangkan makna yang jauh dan ia kadang-kadang boleh merosakkan solat kita. Contohnya, bila kita membaca Al-Quran, ya, dalam surah Fatihah contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau kita tidak dengan cermat, kita tak belajar bahasa Arab, kita hanya mengharapkan Romanize saja, kita akan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan yang pedih. Alamin ataupun alim. Alam, alamin adalah alam. Ya, alam adalah pedih. Ya, sama juga.
wallahu alimu bidzatis sudur. Wallahu alim. Alim itu benar Allah yang Maha mengetahui. Tapi kita baca wallahu alim dengan huruf alif, yang merosakkan makna bagi Allah tu sangat pedih. Itu yang kita banyak merosakkan dengan kita menyebut tidak betul. Sebab itu kita perlu belajar bahasa Arab. Dan kita lihat dalam sudut bahasa Arab, tuan-tuan dan Allah sekalian, saya ambil satu contoh, ya. Dalam surah Al-Maidah, Allah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Isa alaihissalam kepada mengenai umatnya, ya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengazab umat Nabi Isa alaihissalam kerana mereka mengatakan Allah itu adalah Tuhan Bapa dan juga Nabi Isa Tuhan Anak dan sebagainya, tiga dalam satu, maka Allah Subhanahu Wa Taala layak mengazab mereka. Tetapi Nabi Allah Isa alaihissalam telah bermohon kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau nak mengazab mereka, ya Allah, ini semua hamba kamu, ya Allah, kamu layak mengazab mereka. Tapi kalau kamu nak mengampunkan mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa, Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Dalam ayat ini, tuan-tuan, terdapat beberapa golongan orientalis. Siapa itu orientalis? Orientalis ini adalah golongan yang mempelajari Islam untuk mengkritik Islam. Mereka yang tidak beragama Islam, ya. Tapi ramai juga orientalis yang memeluk agama Islam, alhamdulillah, bila mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ceritakan bab ini. Ada golongan orientalis yang mengkritik ayat ini dengan mengatakan Muhammad tersalah tulis. Sepatutnya bila in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfirhum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau kamu nak mengampunkan mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu mereka sebutkan, bukan Al-Aziz Al-Hakim, ya. Jadi situ ada tak kena. Ini pandangan siapa? Golongan orientalis. Tetapi perkara ini telah dijawab dengan begitu jelas oleh golongan cendekiawan Islam. Antaranya Al-Marhum Al-Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar tafsir di Mesir, seorang yang mempunyai bahasa yang sangat tinggi, dia punya kemampuan beliau. Beliau mengatakan sebenarnya innaka antal azizul hakim itu yang paling tepat. Kalau kita ikut dari sudut bahasa Arab, ya. Kenapa, tuan-tuan? Sebab apa makna Al-Aziz? Al-Aziz itu maha perkasa. Apa makna maha perkasa? Bermakna apa sahaja yang Allah nak tetapkan, tidak akan ada sesiapa yang mampu pertikaikan. Sebagai contoh, tuan-tuan, kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hendak memberi nikmat, mengampunkan dan masukkan golongan-golongan yang ingkar kepadanya ke dalam syurga Allah, tidak ada siapa yang di akhirat mampu untuk nak mempertikaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, engkau tak adil. Kenapa engkau masukkan orang yang tidak beriman pada kamu ni, ya Allah, kepada masukkan dalam syurga? Engkau tidak adil, ya Allah. Aku nak protes, ya Allah. Tidak ada siapa yang berani di akhirat. Kenapa? Sebab Allah Al-Aziz. Allah itu yang maha perkasa. Berbeza dengan kita, tuan-tuan. Kalau sebagai contoh, saya sebagai seorang ketua, saya ada anak-anak buah saya yang bekerja dengan saya, yang malas sama yang rajin. Yang rajin saya tidak berikan bonus, tapi yang malas saya berikan bonus. Kalau saya buat begitu, tuan-tuan, maka yang rajin akan pertikaikan keputusan saya. Tapi di hadapan Allah SWT besok tidak akan ada siapa pun yang mampu mempertikaikan keputusan Allah, kerana Allah itu Al-Aziz. Allah itu maha perkasa. Dan ini tidak akan kita fahami, tuan-tuan, kalau kita tidak memiliki bahasa mutu Arab, bahasa Arab yang sangat tinggi, ya. Justru itulah ulama-ulama dapat menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada diri kita ini, tuan-tuan, ya. Justru itu, para hadirin sekalian, mempelajari bahasa Arab sangat-sangat penting, ya. Apabila kita niat mempelajari bahasa Arab kerana Allah dan kerana kita nak memahami Al-Quran, setiap kali kita belajar dan kita keluarkan wang ringgit dan sebagainya, kita akan mendapat keridhaan dan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebelum beliau memperdalami dalam bidang hukum, tuan-tuan, beliau terlebih dahulu memahami bidang bahasa Arab. Beliau pernah duduk dengan suku kaum di Yaman yang sangat mahir tentang sastra Arab dan al-adabul Arabi, sastra Arab, ya. Kita lihat justru itulah Imam Syafi'i berbeza pandangan dengan ulama-ulama yang lain kerana cara pemahaman mereka tentang satu-satu ayat atau satu-satu kalimat. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh kalimah
quru dalam bahasa Arab. Qaf, ra, waf, hamzah. Quru, ya. Quru ini ada dua makna. Pertama, ia boleh bermakna haid, ya. Kedua, dia boleh makna al-tuhru, bermakna suci. Justru itulah ulama-ulama beza pandangan, tuan-tuan. Kita tengok, ya. Ada pandangan mengatakan, ya, satu orang tu sudah habis iddahnya dengan salah satu quru, 3 quru. Ada ulama mengatakan 3 kali haid. Bila 3 kali haid sudah habislah dia punya iddah. Tapi Imam Syafi'i katakan tidak, 3 kali suci. Ya, bermakna 1 kali haid bersih, 2 kali haid bersih, 3 kali haid bersih, maka habislah dia punya iddah. Kerana Imam Syafi'i dapat membuktikan banyak sekali daripada contoh-contoh daripada syair-syair Arab yang menunjukkan tentang quru itu lebih kepada maksudnya al-tuhru, iaitu kesucian, suci dan bukan bermakna haid, ya. Itulah antara contoh-contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita lihat, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang boleh kita lihat, ya. Jadi para hadirin sekalian, dalam mempelajari bahasa Arab, kita juga mempelajari kalimah i'jaz, iaitu i'jazul Quran. Quran itu merupakan mukjizat. Apa itu mukjizat, tuan-tuan? Bermakna satu benda yang tidak mampu didatangkan oleh manusia, malaikat, jin dan apa makhluk sekalipun, kecuali ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, ini antara usaha kita untuk memahamkan para hadirin tentang pentingnya bahasa Arab, tuan-tuan, ya, dan penting kita mempelajari bahasa Arab yang betul supaya dengan matlamat kita dapat memahami Quran dengan lebih baik, insya-Allah. Bila kita memahami Quran dengan lebih baik, kita akan menjadi hamba Allah yang lebih taat kepada Allah dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah para hadirin sekalian, sama-samalah kita menyokong usaha-usaha yang dijaga oleh Persatuan Jamiah dalam program Hubul Quran dan program-program yang lain, dan kami mengharapkan, menggalakkan juga para hadirin sekalian untuk memberikan zakat yang wajib maupun sedekah yang sunat dan apa-apa sumbangan yang ikhlas, agar mudah-mudahan Persatuan Jamiah dapat meneruskan programnya, meneruskan program kebaikan kebajikan kepada umat Islam yang memerlukan, yang kurang bernasib baik, dan dapat meneruskan program-program keagamaan. Mudah-mudahan ia memberikan kesan yang baik pada generasi kita dan generasi akan datang umat Islam di Singapura. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa di dalam sampul surat yang ibu bawa? Ibu hendak ke mana? Wang derma. Ibu hendak ke Jamiah untuk menderma. Jamiah kini ada khidmat menderma dalam talian. Lebih mudah dan selamat. Mari saya uruskan. Tahun ni, sudah lebih 30 tahun Haji Hussein menderma dengan Jamiah. Ini derma saya untuk tahun ini. Derma Tuan Haji Hussein tahun ini 2 kali ganda dari tahun lalu. Syukur, rezeki saya semakin bertambah. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.